Abel tak pernah gagal lagi mengendalikan acara. Bagilah mission macam mana pun, beliau melaksanakan dengan penuh sukses. Ini saya agak terkesima dengan beliau lah kan. Antara idola saya juga ni, Abel ni. Hebat. Terima kasih Abel. Dan tak lupa juga kepada founder J9, Tuan Haji Johan dan Puan Hajah Edira di atas ruang dan peluang yang dibagi kepada saya dan Abel untuk mengendalikan di mingguan J9 setiap minggu tanpa gagal. Kita buat. Okay? Dan tujuan kita ramai-ramai pada malam ini tak lain dan tak bukan adalah untuk kita nak tahu, untuk kita mengenal dan mendekati platform emas patuh syariah ni, dan kita nak tahu macam mana platform emas patuh syariah ni sekurang-kurangnya kita mampu gunakan untuk manage, menguruskan kewangan kita dengan lebih baik. Kalau kita seorang orang individu, orang persorangan kan, macam mana nak menggunakan fasiliti emas di sini untuk menguruskan perbelanjaan kita dengan lebih baik dan dalam masa yang sama membetulkan attitude kita menyimpan. Kadang orang nak menyimpan ni attitude tak betul. Bukan dia tak boleh menyimpan, boleh. Tapi attitude dia pun tak tahu dia silap ni kat mana kan. Simpanan tahan 2 minggu je. Minggu ketiga korek balik. Pernah jadi tak macam tu? Ramai jadi macam tu kan. So kita akan tengok facility ni mampu membentuk attitude kita menyimpan dengan lebih baik sebenarnya. Okay, dan selain pada tu juga, kalau kita tuan-tuan ada dalam ni business owner ataupun founder produk ke, ada ke dalam ni? Kalau ada, jawab ada dalam komen. Pun sama juga, kita akan tengok macam mana facility ni mampu bantu tuan-tuan business owner ataupun founder business untuk menguruskan overhead cost ataupun perbelanjaan mengurus syarikat dengan lebih baik kan. Untuk bayar gaji orang kerja, nak bayar gaji staff, nak sewa kedai, semualah bil utility perniagaan kita ni, macam mana kita nak menguruskan semua overhead cost dengan lebih baik. Ataupun OPEX, operation expenses. Okay, so sebelum kita teruskan juga, kita setkan minda di luar sedar kita sebagai sebiji gelas yang kosong, and letak ke tepi dulu apa yang berlaku di media sosial, and sebab apa yang kita akan bongkarkan pada malam ini untuk orang yang dah lama dalam industri emas, jangan rasa dia tahu semua. Sebab fasiliti ni tuan-tuan takkan jumpa dekat luar sana. So nasihat saya, ketatkan tali pinggang keledar anda kerana kita akan menuju ke bulan tidak lama lagi. Tak. Okey, kosongkan minda tuan-tuan, kosongkan minda sebab kita akan bongkarkan benda yang mungkin baru bagi tuan-tuan yang kali pertama dengar benda ni. Okey, tapi sebenarnya benda ni bukan baru, cuma tak ada lagi company yang berani buat macam tu. Kita tengok, nanti kita tengok Okey, boleh kita teruskan. Saya akan share screen. Saya dah jadi admin belum ni? Okey, terima kasih. Dah jadi admin. Okey, kita share screen Alright, so kita nak cerita pasal emas ni. Nak cerita pasal emas. Emas ni, emas tu apa? Emas ni dia mempunyai aura dan keunikan dia yang tersendiri. Sejak berkurun lama digunakan daripada zaman nenek moyang kita, daripada even ada hadis dan syurga pun ada emas. Dia adalah kurniaan Tuhan kepada daripada syurga diturunkan ke bumi kan, untuk dinikmati oleh anak-anak Adam ni, memberi manfaat kepada kita. Okay, tak ada yang Tuhan jadikan dengan sia-sia, termasuklah emas. Okay, so kita nak tengok kenapa emas. Antara ciri-ciri emas yang menjadi pilihan ramai orang untuk dijadikan sandaran ataupun aset, apa kelebihan dia sebenarnya? Okay, yang pertamanya, sifat dia adalah terhad. Emas kita tak boleh pergi petik dekat pokok mangga, tanam 2-3 hari tumbuh buah emas, petik. Macam tu tak ada. Dia kena gali. Dia adalah sumber alam, sumber bumi perlu digali. Disebabkan itu dia punya sumber dia menjadi terhad, dan disebabkan dia terhad menjadikan dia berharga. Kepelbagaian portfolio, kalau kita dah memiliki aset rumah tanah ataupun properties lain kan, dah ada clubhouse ke kan, tapi masih belum memiliki aset emas, bermaksud portfolio aset kita belum lengkap. Okay? Dan melindungi daripada nilai inflasi, yang mana kita tahu duit fiat yang kita simpan sekarang ni kan, siapa baca berita pada 2-3 minggu lepas
baru lagi minggu lepas kan, kejatuhan nilai ringgit yang lebih teruk dalam tempoh 20 tahun, tak salah saya, dalam tempoh 20 tahun. Berita dia cerita macam tu lah. Tapi cerita dia 1 USD sekarang ni dah bersamaan hampir RM5 lah, hampir 4.7 something. Okay, so inflasi ni, cerita dia, nilai duit yang tuan-tuan simpan sekarang ni, kalau sebelum ni RM100 bawa pergi pasar raya boleh penuh bakul. Sekarang bawa not RM100 yang sama, pergi tempat yang sama, tinggal suku bakulnya. Bukan bakul tu kecil, tak, barang tu yang dapat sikit. Okay, so nilai duit kita yang jatuh, bukan harga barang naik, sebenarnya nilai duit kita yang jatuh. Okay, inilah jahatnya inflasi. Kan, kita bekerja bagai nak gila kumpul duit, dan sekali nilai duit tu jadi rakpul. Kan, nilai dia makin berkurang, inflasi. Kelebihan bebas cukai bila kita bayar zakat dan sepanjang tinggi tak berkarat mewakili kekayaan. Okay, kebanyakan orang agak bila sebut digital gold ni, dia macam paper gold. Dia cakap kan, dia cakap ya tak ya lah, emas digital ni betul ke? Betul ke beli emas ni dapat nombor je? Kan? Sebut pasal emas digital ni. Sebut pasal emas digital ni, kalau kita bandingkan dengan duit. Duit ada duit fizikal, betul tak? Duit fizikal kat mana? Dalam poket kita sekarang. Boleh dipegang. Boleh dipegang dan boleh dirasai secara fizikal lah. Kan, duit fizikal. Duit ada duit digital. Duit digital ni bukan cryptocurrency tu, bukan. Duit digital ni, tuan-tuan log in Maybank to you. Log in Maybank to you. Dah log in Maybank to you, tengok ada figures dalam tu. Betul tak? Ada nombor dalam tu. Boleh pegang tak nombor dalam tu? Tak boleh pegang. Tak boleh pegang pun nombor dalam tu, duit dalam tu. Tapi kita boleh tak nak keluarkan semua sekali? Boleh dikeluarkan semua sekali. So, duit digital ni, contoh kalau kita beli, kita log in Maybank to you ada RM1,000. Okay, RM1,000 ni tak boleh pegang, tapi boleh tak kita nak fizikalkan? Boleh tak? Boleh. Fizikalkan, pergilah mesin ATM, keluarkan, joloklah mesin ATM tu, buat withdrawal, keluarlah duit fizikal. Dan kadar tukaran dia adalah 1-to-1 ratio, 1:1. Kalau ada RM1,000 dalam akaun Maybank to you tadi, yang nombor-nombor kita tengok tu, RM1,000 itu mesti withdrawable ataupun boleh dikeluarkan dengan kadar tukaran 1:1. Sama juga dengan emas. Emas ada emas fizikal dan ada emas digital. Emas fizikal ni macam mana? Yang kita duk tengok tu lah, gold bar, jongkong, kan? Emas hiasan pun fizikal, boleh dipegang di tangan. Emas digital ni macam mana? Kalau kita beli, kita boleh tengok ada nombor dalam akaun kita 100 gram. Boleh pegang? Tak boleh pegang. Tapi syarat untuk emas digital ni, patuh syariah, dia mesti bersandarkan kepada emas fizikal. Bermaksud kat sini, kalau tuan-tuan ada 100 gram dalam bentuk digital, dalam akaun digital gold ni, 100 gram ini mesti boleh difizikalkan. Dia tak boleh, dia kata, encik separuh je, 50 gram je cik boleh withdraw, 50 lagi kena tinggal dalam tu, tak boleh bawa keluar. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kadar tukaran dia adalah 1:1. Okay. So, ini syarat untuk emas digital patuh syariah. Dan kalau kita tengok digital gold ni, bukan quantum metal saja yang pakai, bukan 1-2 syarikat saja yang pakai, banyak agensi kewangan, bank sendiri menerima baik fasiliti digital gold ni. Okay, dan patuh syariah pula tu. Okay, jadi kita tengok macam mana dia boleh patuh syariah. Ini salah satunya lah, bersandarkan emas fizikal. Dan apa lagi kelebihan digital gold ni? Digital gold ni pecahan pemilikan. Kalau tuan-tuan memiliki fizikal gold bar lah, gold bar, adalah 100 gram gold bar jongkong kan, nak bagi dekat orang rumah sikit lah, nak bagi dia simpan kan, hadiah birthday dia esok pagi, nak bagi. Macam mana nak buat? Satu hal, nak kena pergi DIY, cari gergaji besi, potong, crack. Abang buat apa ni? Potong separuh, nak bagi ke awak 50 gram. Kan problem kan? Kalau kita ada dalam bentuk digital, apa yang kita boleh buat? Transfer tak sampai 2 minit, macam kita transfer Maybank to you. Semudah itu je. Kan? Nak transfer gold. Mudah dah, pecahan pemilikan dia dah jadi
mudah. Okey? Ini salah satu kelebihan dia. Lagi apa kelebihan digital gold ni? Kecairan. Nak pakai duit anytime, cairkan je terus masuk account bank. Okey? Flexible, boleh pindahan, transferable. Pilihan nak tukar kepada emas fizikal anytime. Rasa nak pegang kat tangan, bawa keluar terus. Kan? Tak ada had. Tanpa sempadan dan tak ada had masa, mengalahkan 7-Eleven lagi kedai emas kat sini. Okay. So, kita tengok pada profil syarikat. Siapa yang kali pertama dengar nama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd? Type dekat komen sekarang. Siapa yang first time dengar? Adakah syarikat Quantum Metal ni syarikat yang baru setahun jagung nak belajar berniaga emas ke? Kan? Adakah dia baru bertatih? Tengok. Ditubuhkan pada bila? 30 Julai 2012. 30 Julai sehingga ke hari ini berapa usia dia dah? 11 tahun. Lama ke lama? 11 tahun dah, Kak. Kan? Kalau kita berniaga 11 tahun ni, jangankan satu kampung, satu negeri pun mungkin dah kenal kita berniaga kalau kedai makan lah kan. Orang dah tahu dah, well established ya, dah 11 tahun. Tapi, kenapa Quantum Metal ni macam tak glamour sangat? Kenapa macam tak dengar sangat lah? Sebab apa? Sebab dalam tempoh 11 tahun, dia beroperasi dalam tempoh 11 tahun ni, 8 tahun dia menjalankan perniagaan secara business to business. Maksud dia berurusan bukan standard dengan orang awam macam kita, orang bersorangan. Dia tak layan kita ni. Dia layan siapa? Dia layan business to business ni bermaksud dia berurusan dengan agensi-agensi kewangan, syarikat-syarikat korporat, kan, koperasi-koperasi, bank-bank utama. Dia tak layan ni orang macam kita ni. Bukan standard dia nak layan kita. Okey? Dan baru dalam tempoh 3 tahun ke belakang ini baru dia buka kepada mass market. So kena bersyukur lah kan. Nak tumpang kapal yang besar ni, mujur dia bagi masuk. Kalau tak, kita duduk terkebil-kebil tengok daripada luar. Oi, hebatnya company ni. Tapi tak boleh nak follow dia punya kemajuan syarikat tu kan. Dia dah open dekat kita baru 3 tahun. Disebabkan ini yang kita baru dengar. Sebenarnya syarikat ni dah 8 tahun dia supply emas dekat bank-bank utama. Jadi kita akan tengok pembekal emas terbesar di Malaysia, membekal emas tulis 999 LBMA. Kalau akak cari gelang tangan nak pakai kat tangan, tak ada kat sini kak. Emas hiasan 916 tak ada. Akan ada tak lama lagi apabila Quantum Metal buka kedai emas hiasan. Okey, tapi buat masa sekarang ni dia masih lagi pembekal utama emas 999 LBMA London Bullion Metal Associate ni adalah bermaksud emas standard global LBMA. So hati-hati nak simpan emas, jangan simpan, bukan jangan. Bukan tak boleh, tapi kalau tuan-tuan simpan yang bukan LBMA, non LBMA, apa kesan dia? Kesan dia biasanya orang akan menghadapi masalah untuk nak cairkan, nak pakai duit. Yes, betul, emas ori, tapi jenama kijang emas, jenama usaha emas. Kan, pergi ke kedai emas, contoh kalau travel keluar overseas lah, UK ke mana kan, London ke, bawa emas jenama kijang emas Malaysia, made in Labis, Negeri Sembilan. Memang original, emas original, tapi bila pergi ke kedai emas di overseas, dia tak dia bukan emas LBMA dan dia tak recognize emas tu sebagai global standard. So tuan-tuan akan menghadapi masalah untuk dicairkan. Okay. So nak simpanlah emas yang berkualiti dan mudah untuk dicairkan. Okay. Di pasaran Malaysia termasuk agensi kerajaan, agensi bank, institusi kewangan dan syarikat individu yang berdaftar mempunyai kerjasama yang baik dengan bank tempatan, jalinan kerjasama dengan pembuka jongkong di luar negara termasuk Perth Mint, Australia. Okey. Sebelum kita involve dalam apa-apa syarikat pun, antara yang mula-mula kita nak tahu siapa yang menerajui syarikat tu. Siapa yang menerajui syarikat Quantum Metal? Okay, kita tengok. Yang pertama adalah Datuk Lim Kong Soon. Siapa Datuk Lim Kong Soon ni? Dia adalah founder ataupun CEO syarikat Quantum Metal ni. Okay, berpengalaman lebih 20 tahun dalam industri emas, dalam dan luar negara. Yang kedua adalah Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan bin Lazim. Siapa dia ni? Dia adalah non-executive chairman Quantum Metal dan dia juga adalah ex deputy KPN, timbalan ketua polis negara, bekas timbalan ketua polis negara
Dan dia juga adalah members of MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey, bukan jalang-jalang orang, timbalan Ketua Polis Negara. Yang ketiga adalah Haji Kamarizaman. Siapa Haji Kamarizaman ni? Dia adalah ex kepada bekas pengarah Jabatan Penyiasatan AMLA. Siapa yang tak pernah dengar AMLA? Yang tak pernah dengar ni, dengar baik-baik. AMLA ni siapa? AMLA ni, dia adalah agensi penguatkuasa di bawah Bank Negara Malaysia. AMLA ni singkatan untuk apa? Anti-Money Laundering Act ataupun Akta Pengubahan Wang Haram. So, mana-mana syarikat, mana-mana entiti menjalankan aktiviti yang disyaki, baru disyaki money laundering ataupun pengubahan wang haram, AMLA ni, dia punya power dia dengan sekali sendawa, terus freeze asset dengan akaun. Power dah AMLA ni. Cerita dia AMLA ni kerja tangkap scammer lah dulu. Yang buat kerja-kerja money laundering ni siapa lagi? Scammer lah. Okay, scammer cukup takut dengan AMLA ni, tuan-tuan. Okay. Dan Haji Kamarizaman ni menerajui AMLA, dulu kerja dia tangkap scammer, dan sekarang dia berada dalam Board of Director syarikat Quantum Metal, menasihati Board of Director ni apa yang boleh, apa yang tak boleh, do and don'ts untuk Quantum Metal menjalankan perniagaan emas, jual beli dia, transaksi dia mengikut lunas undang-undang Bank Negara. Okay. Dan yang keempat adalah Chiah Kahpin. Siapa dia ni? Dia adalah lawyer. Sebarang perkara yang melibatkan perundangan akan melalui lawyer lah. Quantum Metal ada lawyer dia sendiri. Okay, so kita tengok bukan calang-calang orang yang menerajui syarikat Quantum Metal ni. Alright. Kebanyakan syarikat-syarikat emas dekat luar sana, kan, berapa ramai yang tuan-tuan jumpa lah? Berapa ramai yang dah ada lombong emas dia sendiri? Kalau ada, cuba senaraikan. And ada, mungkin ada, tapi tak ramai, tak banyak. Okay? Tapi Quantum Metal ada lombong emas dia sendiri, telah memiliki berpindah milik daripada Basra Gold kepada Quantum Metal dengan modal berbayar sebanyak 300 juta US dollar, dan Quantum Metal adalah pemegang share tertinggi pemilikan lombong emas di bawah Sarawak dengan reserve emas melebihi 800 tan. Okey, lebih 800 tan di bawah Sarawak. Okay. Syarikat emas mana lagi yang ada lombong emas dia sendiri? Tapi Quantum Metal dah ada. Okey. Sebelum kita involve dalam apa-apa company, selain daripada kita nak tahu siapa yang menerajui syarikat tu, kita juga nak tahu siapa yang berada dalam ekosistem. Siapa yang berada dalam ekosistem dia? Dengan siapa dia berurusan berjual beli? Daripada mana dia dapat barang? Kepada siapa dia supply? Itu dipanggil ekosistem. Kita tengok ekosistem syarikat Quantum Metal. Yang pertama, rakan niaga dagang komoditinya adalah Syuraka Global Resources. Kenapa pentingnya rakan dagangan komoditi ini? Kerana daripada rakan dagangan komoditi inilah Quantum Metal menyediakan pembiayaan tawarruk. Siapa first time dengar? Tawarruk murabahah. Kejap lagi kita tengok. Sebab ada fasiliti emas yang berkait dengan tawarruk. Okay. Kenapa pentingnya platform dagangan komoditi ini? Konsep macam tuan-tuan buat loan rumah lah. Okay. Buat loan rumah, jumpa dengan bank, betul tak? Jumpa dengan bank. Bank akan offer kita dua jenis pembiayaan. Yang pertama, conventional loan ataupun pembiayaan biasa yang mana ada interest rate, dan interest ni adalah riba. Kita Muslim boleh ke makan riba? Jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Haram hukum dia riba. Kerana riba ni ada unsur-unsur penganiayaan. Sebab tu agama kita larang, tak boleh terlibat dengan riba. Yang pertama. Yang kedua, bank akan offer kat kita satu kemudahan pembiayaan yang dipanggil Islamic financing. Okay. So macam mana bank buat duit yang nak beli rumah tadi ni tiba-tiba jadi Islamik pula? Adakah dia banking dalam bank Islam? Mengislamkan duit tu. Pelik juga bunyinya kan? Ataupun dia mengajar duit ni mengucap 2 kalimah syahadah pun jadi pelik sangat bunyinya. Tak. Dua-dua bukan. Apa yang bank buat adalah dengan duit yang nak bagi rumah kat kita, nak beli rumah tadi ni, dia berdagang di ini, platform dagangan komoditi. Okay, so dia berdagang dulu, and
Islam tak membenarkan pembiayaan secara terus. Direct loan tak boleh dalam Islam sebab ada unsur riba. Tapi Islam membenarkan jual beli melalui pembiayaan tawarruk. So ini yang bank buat sebenarnya untuk menyediakan pembiayaan Islamik dan berkait dengan salah satu fasiliti di quantum metal. Okey, ini adalah ekosistem syarikat quantum metal. Siapa yang first time tengok ni? Pernah tengok Ar-Raji Bank. Ini pernah tengok Bank Muamalat. Yang belah kanan dia ni pernah tengok Affin Bank. Ini pernah tengok Alliance Bank. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4 buah bank. Apa hubungan quantum metal dengan bank-bank ni? Kenapa dia berada dalam ekosistem quantum metal? Kerana hubungan quantum metal dengan diorang ni, quantum metal adalah supplier kepada 4 buah bank. Company syarikat quantum metal ni supply emas kepada bank-bank utama di Malaysia, bukan satu tapi 4 buah bank. Okey, dan jenama supplier emas yang quantum metal supply dekat bank-bank ini adalah jenama Perth Mint. Dia lantik quantum metal sebagai exclusive distributor dan quantum metal supply dekat 4 buah bank. Tuan-tuan ingat senang ke nak pakai logo bank? Cuba siapa yang ada syarikat dekat sini, cuba letak syarikat tuan-tuan tu, letak logo satu bank cukup lah. Esok kan, pergi letak dekat iklan depan kedai, tengok tak sampai setengah jam surat saman sampai, betul tak? Okey, bukan senang nak dapat partnership dengan bank ini sebab bank dia punya department yang membuat due diligence ataupun risk mitigation dia sendiri. Bukan senang, bukan boleh bank-bank jom kita couple jom kita buat partnership boleh. Dia bukan semudah itu tuan-tuan. Bukan senang. Tapi bukan satu bahkan 4 syarikat bank yang menjalinkan kerjasama dengan quantum metal. Okey. So bank pun dah buat due diligence lah. Bukan senang. Okey. Dan menjalin kerjasama dengan Ar-Rahnu Tekun. Siapa first time dengar Ar-Rahnu? Syarikat Pajak Gadai Islam, Ar-Rahnu. My Angkasa, Koperasi Angkasa, yang mana orang-orang government ni familiar lah dengan Koperasi Angkasa ni kan. Asian Cooperative Organisation dan My Gold Eye. Brings ni adalah tempat simpan ataupun third party gold vault. Okey, saya mula diperkenankan dengan quantum metal tahun lepas. Saya tahu dia supply emas kepada bank. Apa yang saya fikir, kau cakap boleh lah. Ya ke kau ni? Betul tak? Kan? Sama macam tuan-tuan fikir sekarang. Ya ke kau ni? Kan? Sama. So apa yang saya buat dulu, saya tak check dengan quantum metal. Sebab dia boleh cakap apa saja. Saya supply emas dekat negara Malaysia pun dia boleh cakap. Kan? Sebab nak cakap cuma free. Cakap saja. Kan? Kita yang mendengar pun free. Kan? Siapa saja boleh cakap. So apa yang saya buat? Saya buat due diligence saya sendiri. Saya hantar email kepada bank. So tuan-tuan pada malam ini nak buat due diligence boleh. Tapi tuan-tuan dah buat apa yang kami buat pada tahun lepas. Buat due diligence dan saya hantar email kepada bank. And saya sendiri hantar email kepada bank. Dan bank reply. Betul ke quantum metal ni supply emas kepada bank? Dia jawab betul. Dan kalau tuan-tuan lepas BOP kejap lagi boleh buka dekat website Bank Muamalat, tengok dekat bahagian gold account dia, tengok dekat terms and condition, tengok dekat bahagian gold supplier, ada nama quantum metal Sdn Bhd kat situ. Sama juga dekat Affin Bank, tengok dekat pembekal emas, kan ada quantum metal Sdn Bhd. Jadi sudah terang lagi bersuluh, memang quantum metal adalah supplier emas kepada bank. Okey, ini adalah iklan advertising daripada Alliance Bank menggunakan produk emas daripada quantum metal untuk supply emas dia. Okey. Lagi? Siapa lagi? Menjalin kerjasama strategik dengan Ar-Rahnu Tekun. Selain daripada dia supply emas dekat Ar-Rahnu Tekun, quantum metal juga turut melantik Ar-Rahnu Tekun sebagai pick up center. Bermaksud kat sini, kalau tuan-tuan beli emas digital gold patuh syariah daripada quantum metal, kan, boleh ambil boleh ambil dekat Ar-Rahnu Tekun
pada bila-bila masa. Rasa nak pegang kat tangan lah, ada 1 gram dalam akaun. Nak pegang lah 10 gram, apa rasa dia pegang kat tangan. Pergi ambil je kak. Jangan teragak-agak lagi. Mudah tak? Mudah. Tapi kalau tak nak pergi ambil kat Ranu boleh tak? Dekat rumah saya arah tu dekat 150 km. Takkan nak kena pergi ambil. Jauh Rizal. Okey, boleh. Akak boleh pilih menerima by delivery. Macam Food Panda punya nasi tu. Okay. Tunggu je, kurier dia akan hantar sampai depan rumah dan kurier itu diinsurankan. So jangan risau. Jadi berapa hilang kod jalan, dia akan ganti balik berapa banyak yang hilang. Okay. So mudah untuk kita nak mengeluarkan emas fizikal. Okay. Asian Cooperative Organisation menjalin kerjasama juga dan ada website ataupun sistem yang dibangunkan oleh syarikat Quantum Metal sebiji macam website Quantum Metal sendiri. Ni koperasi. So mana-mana koperasi-koperasi dalam Malaysia ni kan nak menyimpan emas mesti melalui ECO, perjanjian dengan Quantum Metal macam tu. Sebab itulah koperasi tak boleh direct dengan konsultan-konsultan ni. Dia hanya melalui Asian Cooperative Organisation sahaja. Dia orang work smart lah ni kan. Dia orang pasang pukat dia. Semua koperasi-koperasi dalam Malaysia ni nak menyimpan akaun emas, di sini je tempatnya. Tak boleh melalui konsultan. Okey, itu dia punya perjanjian dia. Alright. Dan Angkasa ni juga adalah agensi separa kerajaan Malaysian Cooperative Organisation yang mana ada 6.5 juta keahlian. Joint venture juga dengan Angkasa. Okey. So, selain daripada itu juga menjalin kerjasama dengan DPIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia, yang mana semasa press conference, tengok tak gambar belakang ni, nampak tak? Siapa ni? Presiden DPIM. Ni siapa? CEO Quantum Metal. Okay, ni adalah signing ceremony MOU. Okay, dengan antara DPIM dengan Quantum Metal. Semasa press conference, ni gambar belakang ni lah, kan? Ada reporter yang tanya kepada pengerusi DPIM ni kan, dia tanya kenapa pilih Quantum Metal lah, padahal banyak lagi syarikat emas patuh syariah dekat luar sana kan. Banyak, ada Public Gold, ada Oro lah, ada Hello Gold, ada Yapim, bank pun ada, Maybank lah kan. Kenapa pilih Quantum Metal? Apa yang special ni Quantum Metal ni? Dia cakap apa? Dia cakap kerana di sini, di Quantum Metal ni satu-satunya tempat yang menawarkan solusi pemulihan ekonomi yang tak ditawarkan oleh mana-mana platform emas dekat luar sana. Okey, dan Quantum Metal juga adalah members of World Gold Council, yang mana nak jadi members of World Gold Council ni perlu mematuhi syariah standard daripada AUFI. Okey, so untuk maklumat tuan-tuan juga, emas adalah sangat-sangat sensitif. Emas adalah barang ribawi, yang mana barang ribawi ni dia hanya boleh, transaksinya boleh dilakukan hanya dengan spot trade. Okay, hanya dengan spot trade. Dia sangat sensitif dengan syariah. Syariah, dia kena ada akad dan sebagainya. So, di sini Quantum Metal mengambil langkah proaktif sebelum menjalankan perniagaan emas ni. Dia dapatkan dulu penasihat syariah. Siapa panel syariah Quantum Metal? Kita tengok. Okay, Quantum Metal telah melantik Tawafuk Consultancy sebagai syariah advisor. So, sebarang transaksi yang berkait dengan jual beli emas yang melibatkan akad, wakalah dan sebagainya melalui nasihat daripada panel syariah ni. Bukan Tawafuk saja. Selain daripada itu juga, Syariah Audit dan Islamic Financial Advisory ni daripada Rakabah. Bukan Malaysia saja, dekat Indonesia pun dah dapat daripada AFSI. Dan semua transaksi emas termasuk 3 fasiliti, Gold Storage Account, Gold Convert Account dan Gold Asset Enhance, ketiga-tiganya adalah mematuhi syariah standard yang ditetapkan oleh AUFI. Siapa dia AUFI ni? Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution, yang mana dia adalah organisasi syariah yang mengaudit transaksi urus niaga dalam aspek muamalat Islamik ini di peringkat antarabangsa. HQ dia dekat Baghdad pun dah dapat. Okey. So, di mana emas kita disimpan? Kalau tuan-tuan beli emas di Quantum Metal, di mana emas fizikal kita disimpan? Okey. Quantum Metal tak simpan emas dia sendiri, dia lantik ataupun dia simpan dekat Brains Singapore. Brains ni adalah third party gold vault ataupun tempat
peti simpanan pihak ketiga. Kan? Brinks ni adakah syarikat logistik yang baru belajar nak menyimpan emas orang ke? Tak. Usia dia lebih tua daripada atuk kita dekat kampung. Ada atuk tuan-tuan ni yang umur lebih daripada 150 Pak? Tak ada kan? Brinks ni lagi tua daripada atuk kita. Usia dia dah 150 tahun lah. Kan? Maksudnya dia dah well established, satu dunia kenal. Okay? Dikenali sebagai logistik paling selamat dan bukan Malaysia saja yang pakai. Kan? Lebih daripada 110 buah negara yang menggunakan perkhidmatan logistik di Brinks ni. Bukan emas saja, banyak lagi, ada lagi logam-logam berharga, jewel ataupun diamond, kan, batu permata disimpan di Brinks ni. Okey, dan setiap gram emas kita yang disimpan di Brinks ni, apa-apa hal jadi, kena rompak, samun, pecah, kan, pencerobohan gold vault, kan, 100% diinsurankan oleh Lloyd of London. Siapa Lloyd of London ni? Tuan-tuan boleh Google sendiri lah. Siapa pernah dengar cerita pasal kapal Titanic? Pernah dengar tak kapal Titanic punya cerita? Kapal Titanic ni, siapa yang cover insurans? 300 bilion ni, siapa yang bayar balik dekat ni kapal Titanic ni? Siapa yang bayar? Ni, insurans Lloyd of London. Dia bukan Standard Takaful Malaysia MCIS ke? Bukan. Prudential ke? Bukan. Okay. Lloyd of London ni adalah international punya syarikat insurans. Okay. Dan dia tak ada masalah untuk membayar insurans walaupun berapa juta bilion sekalipun, dia tak ada masalah. Okay. Syarikat insurans bertaraf antarabangsa yang melindungi nilai, melindungi emas kita disimpan di sini. Okay. Selain daripada tu, Quantum Metal juga adalah pengedar eksklusif emas jenama Perth Mint Australia. Ini yang saya cakap tadi, emas LBMA. Nak simpan emas kena ada ilmu. Janganlah asalkan emas saja, semua emas nak simpan. Okay? Sebab apa? Kalau tak kena gaya simpannya, tuan-tuan simpan emas yang bukan LBMA, tuan-tuan akan menghadapi masalah untuk nak cairkan dia nanti. Dalam negara mungkin okey, bawa keluar mungkin tak okey. Sebab ada sahabat kita yang dah test bawa emas LBMA dan emas non-LBMA, dia try cairkan di negara Europe. Dia tak recognize emas yang jenama lokal, jenama kijang emas ke, rusem emas ke, dia tak kenal. Sebab itu bukan LBMA punya standard. Nak dapat LBMA kena ada saya yang mengesahkan dulu emas ni. Okey, mana-mana emas LBMA ada dia punya pengesah dia sendiri, ya. Alright. So jenama Perth Mint ni adalah emas LBMA, dan pergilah kata ceruk dunia celah mana sekalipun negara, bawa jenama emas Perth Mint ni, orang dah recognize, orang dah kenal. Okey, so kita tak akan menghadapi masalah untuk nak cairkan emas jenama LBMA ni, jenama Perth Mint ni. Okey. Dan di dalam Malaysia, Quantum Metal dah dapat hak pengedar eksklusif. Kalau beli kat Shopee tu, hati-hati. Emas tiruan pun dah banyak sekarang ni. Kan? Jangan beli dekat tempat yang bukan-bukan. Beli dekat tempat pengedar berdaftar, pengedar eksklusif. Dekat Malaysia, Quantum Metal dan kedai Mas Tome dah dapat hak pengedar eksklusif. Dimiliki 100% oleh Kerajaan Australia Barat, pengeluar jongkok emas yang tulen dan berkualiti tinggi. Okey, selain daripada tu, dia juga adalah diberikan hak pengedar eksklusif shilling emas peringatan panda, yang mana shilling emas peringatan panda ni adalah produk daripada ICBC Bank. Siapa ICBC Bank ni? ICBC Bank adalah bank yang terbesar di dunia, mendapat kepercayaan daripada ICBC Bank untuk memasarkan produk emas. Dia nama shilling emas peringatan panda. Okey, kita pergi dekat perundangan. Adakah perniagaan ini dijalankan secara sah mengikut undang-undang? Okey. Ini soalan yang orang selalu tanya, tuan-tuan. Kebiasaannya lah orang tanya, Quantum Metal ni berdaftar ke dengan bank negara? Buka website bank negara tak ada pun nama Quantum Metal. Scam ke? Dengar. Sebelum kita jawab soalan ni, Quantum Metal ni berdaftar ke dengan bank negara? Kita tanya dia balik, orang yang tanya tu. Kau tahu ke tak tahu siapa yang patutnya berdaftar dengan bank negara ni? Sebab dia yang tanya, dia pun tak tahu siapa yang patut daftar dengan bank negara. Okey, kalau tuan-tuan nak buka Bank of Rizal, nak buka bank, betul, daftar terus dengan bank negara. Memang itu saluran dia.
daftar terus dengan bank negara. Tapi Quantum Metal ni bank ke? Quantum Metal ni bukannya bank nak daftar terus dengan bank negara. Okey, sebab di bawah bank negara kita kena tahu ada agensi penguatkuasa di bawah dia. Ada siapa? Ada AMLA. Ada siapa lagi? Ada CFT, anti keganasan. Lagi ada siapa? Suruhanjaya Security. So Quantum Metal ni dia bukan bank. Dia tak daftar terus dengan bank negara, tapi dia daftar dengan siapa? Dia berdaftar dengan Anti Money Laundering Act, AMLA dan CFT, yang mana dia adalah jabatan penguatkuasa di bawah bank negara. Okey? Dan paling penting untuk kita tahu, tuan-tuan, Quantum Metal bukannya MLM. Apa dia MLM? Syarikat multi level marketing. Yang kena cari orang, wajib cari orang ni untuk nak buat income, kan? Nak dapat commission, wajib cari orang ni. Tak cari orang boleh buat income tak boleh buat income. Itu MLM. Ada pairing, ada flushing, menggunakan marketing plan binary, kan? Oi, pening. Tak. Quantum Metal bukan MLM yang mewajibkan siapa-siapa untuk cari siapa-siapa, dan bukan skim cepat kaya. Saya tanya tuan-tuan, macam mana nak mengenal ciri-ciri skim cepat kaya? Macam mana nak kenal? Kok lah, minggu depan, bulan depan, ada sahabat tuan-tuan jiran sebelah rumah tu, office mate ke, offer, bro, saya ada projek baik punya ni, you kena tengok ni, you invest dekat sini, dapat sekian-sekian persen. Ciri-ciri dia adalah apabila dia menawarkan ROI, Return of Investment, pulangan, keuntungan. Memiliki kredit lesen. Okey, telah memiliki kredit lesen yang dikeluarkan oleh bank negara sendiri untuk melakukan aktiviti pertukaran emas kepada wang tunai dan turut bekerjasama dengan koperasi-koperasi, okey, dan bank utama. Okey, selain daripada itu, Quantum Metal juga adalah reporting institution ataupun RI di bawah AMLA Bank Negara. Okey, dia melaporkan perdagangan harian dia dengan AMLA Bank Negara. Ini soalan common juga yang orang selalu tanya, tuan-tuan. Adakah Quantum Metal berdaftar dengan Suruhanjaya Security? Kenapa orang tanya? Sebab nak tahu hanya buka dalam website SC saja. Betul tak? Kan? Buka je website SC, carilah senarai syarikat-syarikat yang kita nak cari. Berdaftar tak dengan SC? Alamak, Quantum Metal tak ada lah dalam senarai SC ni. Ya tak ya ni? Okay. Sebelum kita jawab soalan ni, daftar tak dengan SC? Kita tanya orang yang tanya tadi ni, tahu ke tak tahu SC ni apa kerja dia? SC ni adalah agensi penguatkuasa di bawah Bank Negara Malaysia yang memantau syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan saham, pasaran modal, market stok, cryptocurrency. So Quantum Metal ni adakah syarikat pelaburan saham, pasaran modal, market stock ataupun cryptocurrency, Bitcoin ke? Bukan. Dia bukan syarikat pelaburan saham. Quantum Metal ni adalah syarikat jual beli, simpan, pajakan dan pembiayaan emas, yang mana syarikat jual beli emas ni tidak perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Security. So janganlah pelik, kan? Pergi buka website AC, tak ada nama Quantum Metal. Oh, gelabah. Oi, confirm scam ni. Dia jadi pelik kat situ. Kan ibaratkan IC hilang, pergi balai bomba nak buat IC, kan tak kena tempatnya. Okey, bukan tempat dia. SC ni bukan tempat dia, bukan bidang dia. Dia bukan agensi penguatkuasa yang tepat untuk kita rujuk. Okey, kena cek dengan AMLA. Hanya syarikat yang terlibat dengan pasaran modal, pelaburan saham saja yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security untuk pengawasalian korporat. Okey. So Quantum Metal telah bertapak di 10 buah negara dan akan ke bukan 40, yang latest 60 buah negara seluruh dunia. So adakah kita akan bersama-sama dengan wave ataupun gelombang syarikat
emas terbesar di Malaysia ni. Okey. Oh, tu dia. Gold fly tuan-tuan. Gold fly malam ni ya. Saja bagi tahu gold fly malam ni. Okey, sambil-sambil tu. Okey. So, website Quantum Metal ni tuan-tuan boleh buka ni kan, nak dapatkan apa nak dapatkan akaun. Siapa yang tak ada akaun lagi boleh jumpa dengan konsultan masing-masing. Okey, dan apps boleh download juga, apps Quantum Metal dekat QM Gold ni. Dia fungsi dia memudahkan kita lah untuk buat transaksi mudah dan cepat, payment gateway dan belanja menggunakan emas. Okey. Ini adalah JIS ataupun ibu. Kalau orang Kedah panggil ketului. ibu dia. Ibu kepada presentation ni, inilah dia. Okey. Facility dalam Quantum Metal. So, paling penting untuk kita tahu tuan-tuan the one and only, satu-satunya produk Quantum Metal ni, tak banyak, satu je produk dia, emas fizikal. Dan daripada emas fizikal inilah maka lahirnya 3 fasiliti bersandarkan kepada emas fizikal. Okey. Yang pertama, kita tengok yang pertama apa? Gold storage account. Gold storage account ni apa? Tempat simpan emas kita dalam bentuk digital. Yang mana kalau tuan-tuan beli 100 gram, 100 gram ini boleh difizikalkan ataupun boleh dikeluarkan. Okey. Fungsi dia apa, kelebihan dia, beli simpan jual pindah emas secara online, boleh ditukar kepada emas fizikal. 1 gram yang beli dalam bentuk digital tadi tu, nak keluarkan secara fizikal, keluarkan saja, withdraw saja dalam bentuk fizikal, sama ada ambil dekat arah beli by courier. Okey. Dan kalau mak kita, makcik kita, maklum kita, kakak-kakak yang ada dalam ni, emas penuh lengan. Kalau pakai emas yang disimpan tu, sekerat siku nak makan nasi tak boleh sebab tangan tak boleh bengkok. Banyak sangat emas ni. Kan? Takut nak simpan kat rumah, takut kena pecah. Nak simpan di arah nu, satu hal kena bayar upah simpan. Jangan pening tak simpan kat sini. Sebab apa? Sebab dekat sini tak ada upah simpan. Okey, cuma dia akan tukarkan daripada emas hiasan 916 akak tadi ni kepada emas 999. Okey, emas pelaburan. Dia tukar je. Masih emas tapi dia tukarkan daripada 916 jadi 999. Itu saja. Yang paling penting, tak ada upah simpan, tak payah pening-pening, tak takut rumah nak kena pecah. Okey? Dan boleh simpan serendah RM10 saja. Straightforward, paling mudah nak faham. GSA ni dia lebih kurang macam akaun bank kita sahaja. Okey? Cuma bezanya akaun bank simpan duit, akaun GSA ni simpan emas. Itu saja bezanya. Alright. Yang pertama. Yang kedua adalah Gold Convert Account. Apa benda Gold Convert Account ni? Gold Convert Account ni berfungsi untuk membuat tukaran emas kepada mata wang berdasarkan simpanan kita di mana? Di GSA. Kat mana GSA ni? Sebelah kiri ni. Okay. Contoh tuan-tuan ada 100 gram. Saya bagi contoh tadi kan. Ada 100 gram kan. Nak pakai duit, dia akan bagi cash sebanyak 85% cash dia bagi kat kita. Okay, 85% cash, nilai semasa boleh ditunaikan, boleh dikeluarkan. Contohnya tuan-tuan ada 100 gram dekat GSA. Tiba-tiba nak pakai duit. Kan? 100 gram. Tiba-tiba nak pakai duit. SAM, RM. Kan? Boleh tak kalau kita nak jual 100 gram ni? Boleh tak? Boleh. Kenapa tak boleh pula emas kita? Kan? Jual, kita akan dapat 100%. Betul tak? Nilai 100 gram ni. Tapi kalau jual emas, apa jadi kepada 100 gram ni? Habislah. Jual emas, habislah emas. Betul tak? Kan? Tapi macam mana? Sayang tak 100 gram ni, Kak? Sayang kan? Macam mana akak nak pakai duit tapi sayang 1 gram ni? Kan? Tak naklah jual. Macam mana nak buat? Di sinilah fungsi GCA. Kan? Duit boleh dapat dalam masa yang sama. 100 gram kita ni ada lagi. Dia bagi cash kat kita. Tak dapatlah 100% sebab kita tak jual. Kita cuma convert dan kita boleh mengekalkan emas 100 gram ni ada lagi dalam simpanan kita. Okay? Dan kredit ke akaun bank dalam masa 12 ke 72 jam hari bekerja. Fee tahunan serendah 3.5% setahun, yang mana antara yang terendah dalam pasaran dikira bukan daripada gram emas 100 gram akak tadi, tapi dikira daripada upah simpan dia dikira daripada jumlah
pembiayaan yang dia bagi kat kita. Okay, so kita dah jimat banyak lah kat situ. Dan paling penting sekali kita kena tahu GCA ni bukan Ar-Rahnu. Ada orang cakap dia GCA ni Ar-Rahnu kan. Dia bukan Ar-Rahnu. Sebab kalau Ar-Rahnu akak cuba try test, esok jangan bayar upah simpan setahun. Apa jadi kak? Kan? Tahun depan akak pergi nak ambil barang kemas tu, Ar-Rahnu cakap apa? Minta maaf kak, kami dah lelong akak punya emas. Dia cakap apa? Emas kita dilelong. Tapi GCA ni tak ada had masa tebus dan memang tak perlu tebus pun. Dan emas kita tidak dilelong. Pajakan online yang patuh syariah. Okey. Selain daripada tu, kenapa GCA bukan Ar-Rahnu? Kita tengok konsep dia. Saya tak akan buat simulasi pengiraan malam ni. Cuma saya nak tunjukkan konsep saja. Goal. Convert. Oi, besar sangat pula. Tipah. Goal. Tipah. Dari mana? Convert. Bang eh. G. Luar tu kot telatau. Okey. Macam mana GCA ni? Dia konsep dia lebih kurang macam pajak. Yes, lebih kurang macam pajak tapi bukan dia. Dan dia bukan Ar-Rahnu. Dia bukan Ar-Rahnu. Okey. Ada ke apa masuk gaji pergi pajak dekat Ar-Rahnu? Itu orang gila je yang buat tu kan. Bukan. Itu bukan. Sebab GCA ni memang bukan Ar-Rahnu. Kat lain dia kat mana? Jap kita tengok dan dia berapa cash kita boleh dapat tadi? 85% cash kita boleh dapat balik dalam masa 12 ke 72 jam hari bekerja. And tak ada tak wajib tebus dan tiada had masa tebus dan tiada risiko emas di lelong. So macam mana dengan GCA ni kita dapat memperbaiki pengurusan keuangan kita, kita dapat memperbaiki attitude kita menyimpan. Okay? Kita tengok perbandingan. Kalau dulu, tuan-tuan menyimpan macam mana sebelum ni? Dulu 100% gaji masuk. Betul tak? Gaji masuk pagi tadi. Tangan dah menggigil ni, nak keluar. Oi, tunggu gaji lama bang. 3 minggu tunggu gaji kan. Tunggu. Pok gaji pagi tadi. Tak tunggu dah kan. Terus nak pergi withdraw. Nak keluarkan. Nak buat apa? Nak macam-macam kan. Dah 3 minggu menunggu gaji masuk. Terus withdraw. Selalunya orang buat macam ni lah. 85% belanja. Expenses. Dalam ni lah kita bayar bil api, bil air, hutang kereta, rumah, belanja dapur anak, sekolah, shopping dan sebagainya. So baki ada lagi berapa persen? 15%. 15% inilah yang biasanya orang buat savings. Betul tak? Berapa ramai yang macam ni? Type dekat komen. Type dekat komen beramai-ramai. Nak tengok kan? 15% belanja dulu baru menyimpan. Disebabkan attitude kita yang macam ni, apa kesan dia tuan-tuan? Kesan dia kita tak dapat nak konsisten menyimpan. Betul tak? Kita tak boleh nak konsisten menyimpan. Sebab apa? Sebab kita belanja dulu, kita menyimpan daripada lebihan. So akibat dia jadi tak konsisten. Betul? Kadang-kadang lebih, kadang-kadang tak cukup. Time lebih okeylah boleh menyimpan. Time tak cukup nak korek mana? Takkan nak pinjam duit dekat mak, tak malu ke? Mak pinjam sekejap, ni 300 bulan ni nak simpan emas lah. Pelik pula bunyinya. Nak pinjam duit nak menyimpan. Betul tak? Selalunya orang buat macam ni. Belanja dulu baru menyimpan. Akibat dia kadang-kadang lebih, kadang-kadang tak cukup. Dan kita tak boleh konsisten. Tengok GCA ni macam mana dia boleh bantu kewangan kita. Dengan GCA. Sebelum ni gaji masuk sama, okey, 100% juga. Gaji ataupun income. Masuk saja income, kita tambat dia dulu dengan emas. 100% daripada gaji. Okey. Kita simpan dia dulu, emas ataupun saving. Kita simpan dia, kita tambah dia dengan emas dan 85% dia return balik. Inilah baru kita
belanja. Okey. Mesti ramai yang tanya kan, emas yang kita pakai untuk simpan dekat GCA ni kan kena ada upah simpan, macam mana nak bayar? Orang tanya tak? Kan? Macam mana nak bayar upah simpan apa semua? Macam mana boleh buat untung? Dia bukan Arahnu. Kenapa dia bukan Arahnu? Sebab, tengok kenapa dia bukan Arahnu? Sebab ini. Emas yang kita simpan 100% daripada sandaran gaji kita tadi ni, kenapa dia bukan Arahnu? Yang pertama, dia tak kunci harga emas. Apa maksud dia? Bila harga emas dunia naik meroket macam malam ni, emas kita yang 100% tadi pun akan ikut naik. Dia akan ikut meroket juga. Okey? Dia akan ikut naik. Dan bila dah naik, yang kedua, boleh terus jual. Nampak tak kat situ? Arahnu macam ni ya. Arahnu, tuan-tuan, pajak barang di Arahnu agak-agak lah kan. Pajak barang di Arahnu agak-agak lah. Dia boleh tak? Kalau harga emas dunia naik kan, esok tuan-tuan call Arahnu. Encik, harga emas dunia dah naik ni. Boleh tak saya nak jual semua ambil untung? Agak-agak apa jawab dia? Abang nak jual semua emas abang kat Arahnu ni, boleh bang. Esok abang datang bawa cash, abang datang tebus, emas kat tangan abang nanti, abang nak jual abang punya pasal. Betul tak? Kan? Problem tak kita nak pergi tebus dekat Arahnu tadi? Problem orang nak tarik cash. Tapi di sini memang tak perlu nak tebus sebab dia tak, bila dah naik harga tadi, kita boleh terus jual. So dapat tak pembayang dekat situ? Ada nampak tak kat situ macam mana kita boleh buat untung dengan menyimpan kat sini? Kan? Sebab kan dia tak kunci harga emas dunia naik, dia ikut naik, dan bila dah naik kita boleh terus jual. Rasa-rasalah ada tak lebihan? Sebab bila kita jual semua nanti, waktu ni lah dia akan ambil balik pembiayaan yang dia bagi dekat kita. Inilah pembiayaannya. Dia bagi kita 85%. So upah simpan macam mana, Rizal? Upah simpan bukan kita yang bayar. Habis tu siapa bayar? Nenek kita ke, jiran kita ke pun bukan. Siapa yang bayar upah simpan? Kenaikan harga emas itu sendiri yang bayar upah simpannya. Ada rasa sakit kepala? Ada masa untuk sakit kepala ke? Tak ada. Okey. So, tunggu je harga emas naik, simpan. Kan? Disimpan dalam ni, harga emas naik, dan bila dah naik, cukup nampak untung bersinar-sinar, nak jual, teruskan jual. Tak ada masalah. Clear? Okey. So, ini kelebihan GCA ya. Dan kalau dibagi pilihan, tuan-tuan, nak kaedah menyimpan yang macam mana? Kalau dulu ini hanya 15% dan tak konsisten. Dengan GCA ni, kita mampu menyimpan 100% secara konsisten. Dan simpanan ini kita bukan menyimpan dalam bentuk duit. Simpanan 15% kita dulu dalam bentuk duit, ada naik ke hujung tahun nanti nilai duit kita? Tak ada pun. So tak boleh buat untung. Kan? Kalau RM100 kita simpan, nilai itulah, banyak itulah. Tapi kalau kita simpan ni dalam bentuk aset emas, nilai dia naik, automatik. Harga emas dia naik, automatik nilaian dia pun ikut naik. Clear? Okay? Itu konsep GCA. So kalau tuan-tuan dibagi pilihan, nak yang mana tuan-tuan? Tuan-tuan nak yang 15% ke nak yang 100%? Kalau dibagi pilihan, type dekat ruang chat beramai-ramai. Nak yang cara simpanan dulu ke ataupun nak GCA? Untuk simulasi pengiraan, Rizal, saya punya komitmen sebulan bayar bil api air, hutang kereta apa semua, belanja hangu saya sebulan dalam 3,000. Boleh tak tolong kira hujung tahun nanti berapa anggaran emas yang saya dapat simpan? Jumpa dengan konsultan masing-masing, tuan-tuan. Tak dan. Kita nak kira malam ni tak dan. Okey, saya bagi konsep saja. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dah nampak. Oh, macam ni rupanya GCA. So minta tuan-tuan punya konsultan untuk tolong kira bagi. Konsultan tuan-tuan untuk tolong kira bagi ya. Dia orang akan tolong kira untuk tuan-tuan. Okey. Seterusnya,
Fasiliti yang ketiga. Apa dia? Fasiliti yang ketiga. Fasiliti yang ketiga adalah Gold Asset Enhance, GAE. Okay. GAE ni apa? Berfungsi menggandakan simpanan aset emas kita melalui pembiayaan tawaruk murabahah. Okay. Menggandakan simpanan emas kita sehingga 10 kali ganda, tak ada margin call dan tak perlu top up. Kalau tuan-tuan fikir dia lebih kurang macam forex ke, nak boleh trade ada leverage, tak, dia bukan forex. Kalau forex ni ada margin call, modal hilang. Lepas tu kalau kata apa ni dah nak kena top up pula kalau harga emas jatuh kan. Kita dah buy, tiba-tiba jatuh harga emas, nak kena top up margin dan sebagainya. Tak, dia bukan forex. Okey. Keuntungan berdasarkan kenaikan harga emas dunia dan ambil untung bila-bila masa bila harga emas dia naik. Okey. Konsep simpanan GAE. GAE ada dua jenis. Gold Asset Enhance, GAE. GAE ada dua jenis. Yang pertama, apa itu GAE? Dia adalah Islamic Financing Tawarruk Murabahah. Okay. Islamic Financing Tawarruk Murabahah. Apa itu Islamic Financing Tawarruk Murabahah ni? Ingat lagi tak saya bagi contoh tadi, tuan-tuan nak beli rumah. Okay. Nak beli rumah, jumpa siapa? Jumpa bank. Bila jumpa bank, bank akan offer dekat kita dua jenis pembiayaan. Loan konvensional. Loan konvensional ni ada interest rate dan interest ni adalah riba. Direct loan lah senang cerita, konvensional ni. Okay. Dan satu jenis lagi adalah Islamic Financing. Ingat tak saya bagi tahu tadi? Macam mana bank menjadikan duit pembiayaan ni jadi Islamik. Apa yang dia buat? Dia menggunakan kaedah financing secara tawarruk. Okay. So tawarruk ni menggunakan platform dagangan komoditi. Sebab itulah dia jadi patuh syariah. Islam tak membenarkan pembiayaan secara terus ataupun direct loan. Sebab pinjaman terus ni ada interest rate dan interest ni adalah riba. Tak boleh. Tapi Islam membenarkan tawarruk. Kenapa tawarruk? Sebab Islam membenarkan jual beli. Itu dia. So apa yang bank buat adalah sama dengan Quantum Metal buat. Apa yang Quantum Metal buat adalah sama dengan bank buat, menyediakan pembiayaan tawarruk murabahah. Okay. Ada dua jenis. Yang pertama adalah GAE 10X. Okay. Simpan 10 gram. Dapat pembiayaan 100 gram. Yang pertama. Yang kedua, GAE 5X gandaan 5. Simpan 10 gram juga dapat pembiayaan hanya 50 gram. Itu je bezanya. Okay. Alright. So 10 ke 100 gram. Berapa bahagian dia biaya kita? Berapa bahagian? Contoh 10 nak ke 100 gram berapa bahagian? 9 kali. 9 kali ini adalah tawarruk pembiayaan. Okey. Dan baki kita ni, baki dia adalah satu bahagian lagi kita punya simpanan asal kita. Okey. Pembiayaan tawarruk yang disediakan dengan GAE ni, macam mana cara bayar balik ya? Kalau dah nama pembiayaan mesti kena bayar balik. Betul tak? Mana ada lagi? Kalau tak bayar balik itu bukan nama pembiayaan kak. Itu namanya sedekah jariah. Kalau tak bayar balik lah. So dah nama pembiayaan kena bayar balik. Kan? Kalau loan bank, pembiayaan bayar balik dia berapa lama? Kalau GAE. Okey. Kaedah pembayaran balik kalau loan bank, tuan-tuan buat ASB ke, loan bank ke, beli rumah macam tadi ke, masa bila kita bayar balik dekat bank? Apabila kita
setuju untuk bayar secara installment setiap bulan. Betul tak? Kan tiap-tiap bulan. Sakit kepala tak, tuan-tuan? Kalau kita kena bayar balik tiap-tiap bulan, kan? Kejam betul lah bank. Mana ada bank yang tak kejam? Itulah cara dia buat untung. So, kena bayar tiap-tiap bulan. Sakit kepala tak? Sakit kepala. Tapi GAE ni, masa bila dia ambil balik? Dah nama pembiayaan kan? Yes. Kan? Pembiayaan tawaruk kan? Masa bila dia ambil balik, 9 bahagian ni, apabila kita jual nanti. Masa bila nak jual? Apabila berlaku harga emas naik. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Memang tak sakit kepala lah sebab kita tak bayar macam installment setiap bulan dekat bank tadi. Kan? Dia ambil balik bahagian dia apabila kita setuju untuk dibayar secara installment tiap-tiap bulan. Sakit kepala tak? Memang sakit kepala lah sebab kita dah komit kena bayar tiap-tiap bulan. Tapi pembiayaan tawaruk GAE ni tuan-tuan, bila harga emas dunia naik saja, kita terus jual. Dan masa inilah dia akan ambil balik bahagian dia, 9 bahagian ni. Nampak tak? Ada beza tak? Ada beza. Sakit kepala tak? Tak sakit kepala. Sebab kita tak terbeban dengan komitmen setiap bulan. Santai tak? Sangat-sangat santai. Okey? Dan bila harga emas naik, dia ambil balik bahagian dia 9 kali. Rasa-rasanya ada lebihan tak agak-agak? Lebihan daripada kenaikan harga emas. Lebihan inilah yang dipanggil sebagai profit. Okey, kita tengok testimoni. Yang ni yang GCA tadi, yang nombor 2. Yang nombor 2 tadi, yang GCA bukan arahan tadi tu lah. Yang nombor 2. Okey. So, overhead belanja hangus. Yang sebelum ni hangus, kan, loan rumah, belum bayar sekolah anak apa semua ni lah. Kan? Semua ni, bil kad kredit ke, bil api air, internet banking apa semua ni sebelum ni hangus, tapi sekarang yang hangus ni tidak hangus lagi sebab kita boleh menyimpan aset emas. Okey, QM punya lifestyle, apa yang tuan-tuan buat sebenarnya hanya perbetulkan attitude menyimpan kita. Sebelum ini kita menyimpan daripada lebihan. Sebab kita dapat je gaji, kita belanja dulu, betul? Kita belanja dulu dan bakinya, lebihannya barulah kita menyimpan. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang tak cukup. Kita tak boleh konsisten. Tapi GCA ni, masuk je gaji sebelum bayar bil api, air, hutang rumah apa semua dulu, tambat dia dengan emas dulu. Simpan dulu dalam bentuk emas. Dia return balik 85%, barulah kita belanja macam biasa. Dan emas yang kita dah tambat tadi ni, apabila berlaku kenaikan harga emas nanti, kita jual semua sekali dan lebihan daripada itulah kita punya untung ataupun profit keuntungan. Okay? So apa yang kita kena buat sebelum ni daripada account bank, kita terus belanja hangus. Kan? Hasilnya, kita susah nak konsisten menyimpan. Tak dapat apa sebab hangus. Sekarang masuk je account, gaji masuk je account, tambat dia dengan emas dulu, apa-apa hal, beli emas dulu. Kan? Dah dapat, dah buat, dah beli emas, lepas tu convert GCA. Bila tuan-tuan convert, akan dapat cash 85% dan 85% inilah settle lah yang wajib. Dalam masa yang sama emas kita dapat, komitmen kita pun settle. Okay? Dia GCA ni asalkan ada duit nak belanja, ada duit nak hangus ya, terus boleh simpan emas. Okay? Sebelum renovate rumah, tak kisahlah renovate rumah ke nak tukar sport ring kereta ke apa ke, kan? Buat je GCA. Asalkan ada duit nak pakai, buat je GCA. Contoh kat sini 5 hari bulan buat GCA, esoknya terus masuk cash balik 85%. Renovate lah rumah 10 biji pun, nak renovate, teruskan. Tak ada masalah. Okay? Sebelum belanja hangus, beli emas GSA dulu. Lepas tu convert GC, dapat balik 85%. Ini yang saya cakap tadi. Okay? Pinjaman tak patuh syariah sebab ada unsur riba, direct loan tadi. Tapi pembiayaan tawaruk ni yang nombor 3 GAE 10X tadi. Pembiayaan tawaruk ni patuh syariah sebab apa? Sebab Islam membenarkan jual beli. Okey, untuk menjadikan pembiayaan klien sebagai patuh syariah, patut minta lebih dahulu melakukan transaksi jual beli di platform dagangan komoditi Syuraka Global Resources ni. So, apa yang Quantum Metal buat dengan GAE ni tuan-tuan, sebenarnya bukan benda yang pelik. Sebab apa bukan benda yang pelik? Sebab
bank menyediakan Islamic financing melalui tawaruk adalah benda yang sama Quantum Metal buat dengan GAE. So janganlah tenung dinding tu sampai nak tembus dinding. Heran, dia punya heran tu kan. Kening kiri dan kening kanan bertemu. Dia punya kerut. Heran. Simpan emas 10 gram dapat 100 gram. Apa benda ni? Janganlah pelik bang. Tenang-tenang. Sebab benda ni bank dah buat lama dah. So Quantum Metal buat apa yang bank buat pembiayaan. Cuma bezanya kaedah pembayaran balik itu, kalau loan ataupun pembiayaan daripada bank, kita kena bayar tiap-tiap bulan. Dengan GAE, bila harga emas naik, barulah dia akan ambil balik bahagian dia. Itu sahaja bezanya. Okay? Kita tak sakit kepala nak kena bayar tiap-tiap bulan. Dan lebihan itulah kita punya untung. Mudah nak faham. Okay, kita tengok testimoni. Okay. Testimoni simpanan permulaan 10,000 dengan gramage nilaian emas lah. Pada 2 bulan 12, bila harga emas dunia naik jadi 13,000, gram tak berubah tapi nilai dia dah berubah. Okay. Dia pun jual semua pada 15 bulan 1. Lebihan daripada kenaikan harga emas dari 3,700 lebihan ini dipanggil profit bersamaan dengan 36.34%. Harga emas naik waktu ni berapa persen? Hanya 3.634%. Banyak ke naiknya? Secoet. Sikit je naiknya. Tapi dengan GAE, keuntungan kita boleh buat 10 kali ganda disebab pembiayaan tawaruk 9 bahagian tadi. Dan kalau tuan-tuan beli emas dekat kedai biasa 36% ni, berapa lama nak tunggu kak? Berapa tahun nak tunggu harga emas naik sampai 30%? 3 ke 4 tahun. Jenuh tunggu. Tak payah 3-4 tahun, 34 hari saja dah boleh collect profit. Okey, testimoni yang kedua. Simpanan 1 kilo permulaan dengan nilai yang 300,000 dapat pembiayaan tawaruk 10 kilo. Kan? Modal keluar simpanan dia pada 15 bulan 3, harga emas dunia naik. Gram tak berubah tapi nilai dia dah berubah. Pada 18 bulan 5 dia jual semua sekali. Lebihan daripada kenaikan harga emas ada 98,000 sama dengan 31%. Lebihan ini dipanggil profit dalam masa 65 hari sahaja. Okey, simpanan permulaan 1 juta pada 15 bulan 5 terminate. Harga emas dia naik. Gram tak berubah tapi nilai dia dah berubah pada 24 bulan 12. Keuntungan daripada kenaikan harga emas hampir 1 juta bersamaan dengan 85% dalam masa 7 bulan sahaja. Dan emas ni tuan-tuan, siapa yang ada pengalaman buat dekat ruang chat tu lah, saya pernah buat direct selling sebelum ni. Saya pernah berniaga ke apa ke kan. Direct selling kan, direct selling. Kena buat sale. Pernah buat sale kan. Tuan-tuan buat sale product base, ada problem tak tuan-tuan? Repeat sale tu berlaku laju lah. Kan? Contoh macam saya dulu berniaga produk kesihatan lah. Kan? Buat produk kesihatan, hari ni ada pakcik seorang ni, dia beli banyak, RM5,000 produk kesihatan yang saya jual. Susu yang minum-minumnya jadi sihat. Okay? So, hari ni pakcik ni, dia beli RM5,000. Banyak ni, berkotak-kotak. So, bulan depan, saya nak buat sale lagi tak? Saya nak buat sale. Kan? So, saya kena call lah pakcik tadi tu. Kena call lah sebab kita nak buat sale lagi kan? Nak promotion lagi. Kan? So bila kita call pakcik tu, kita bagi tahu pakcik bulan lepas dah beli dah 100 kotak. Bulan ni belilah lagi 100 kotak. Agak-agak apa dia jawab? Kau ni Rizal, yang bulan lepas pun tak habis lagi. Nampak tak? Problem tak apabila kita buat product base, orang yang sama boleh tak dia repurchase? Boleh tapi susah. Emas ni tuan-tuan dia tak macam tu. Emas ni apabila kita mengajar orang, membimbing orang menyimpan sekali sahaja, tuan-tuan tak payah dah nak call. Bro, bulan ni jangan lupa simpan emas. Tak payah. Selagi bila dia dah pandai, selagi mana dia ada duit, selagi itulah orang akan terus menyimpan. So, dia punya kelebihan emas ni adalah repurchase dia sangat-sangat berdesuk setiap minit lajunya. Orang menyimpan emas tak tertahan-tahan lagi lajunya repurchase ni ya. Emas tak macam produk lain. Emas adalah aset, emas adalah universal. So dengan GAE, macam mana nak buat keuntungan dengan GAE ni sebenarnya? Dengan GAE ni tuan-tuan, bila contoh buy harga kat sini, buy lah, buy. Bila beli, pram harga emas naik, terus kita take profit ataupun
sell. Jual lah. Bila kita jual, kita dapat balik kita punya modal. Ataupun tambah sekali dengan profit, keuntungan kita. Okay. Boleh pilih lah nak masuk kat mana. Nak masuk account bank ke, ataupun nak masuk dalam account emas GSA ke, biar simpan dalam tu. Dan setiap yang naik pasti akan turun. Bila dia turun sahaja, boleh tak kita guna modal yang kita dapat balik tadi untuk kita buy back? Boleh beli balik tak? Boleh beli balik pada harga yang lebih rendah. So profit tadi duduk kat mana? Kita simpanlah dia dekat sama ada dalam account bank ataupun account emas GSA ni. Biar disimpan dalam tu. So bila setiap yang turun pasti akan naik. Bila berlaku kenaikan harga emas, naik, kita take profit kali ke-2. Jual lah bila dah ada untung harga emas naik. Dan setiap kali jual, bertambah tak kita punya profit dalam ni, modal dapat balik siap dengan untung. Bila turun buy back, naik jual, turun buy back, ulang buat benda yang sama. Dan setiap kali kita jual, setiap kali itulah bertambah tak kita punya profit dalam ni, bertambah. Itu saja. Turun beli, naik jual. Okay, so GAE ni sebaiknya adalah untuk short term ataupun mid term. Jangka masa pendek dan jangka sederhana. Risiko GAE ni apa? Risikonya adalah dua benda ni. Yang pertama, holding power, kena ada kekuatan menyimpan. Harga emas jatuh, boleh duduk senyum lagi. Yes, memang rugi. Tapi rugi kita hanyalah pada nombor. Kita tak akan rugi selagi mana kita tak jual emas kita. Logiknya macam tu lah. Memang beli emas dekat gelang tangan pun memang rugi kalau harga emas jatuh. Tapi kena gelabah ke? Nak gelabah apa? Kita pegang emas fizikal. Tenang-tenang aja. Okay, so dalam quantum metal, kita ada pilihan sebenarnya. Pilihan dalam quantum metal ni, yang pertama, kita boleh pilih untuk nak jadi silent saver. Silent saver ni ataupun silent investor ni, silent saver lah. Kita buat sorang-sorang. Bang. Jiran sebelah rumah tanya, apa itu GSA? Abang jangan tanya. Abang terus lari masuk rumah, kunci pintu, tutup tingkap. Punyalah, tak nak share dengan orang ni kan. Boleh buat income tak Rizal kalau jadi sorang-sorang macam tu, tak share dengan orang? Boleh tak? Boleh. Daripada mana profit kita dapat keuntungan? GSA 1-to-1 profit ratio. 1% harga emas dunia naik, 1% juga kita punya profit. GCA juga 1-to-1 profit ratio. GAE 10x 1/10, 1-to-10 profit ratio. 1% harga emas dia naik, 10% kita punya profit. So daripada kenaikan harga emas tadi yang kita tengok tadi ni lah, kan, duk ulang buy sell ni, setiap kali sell, setiap kali itu modal dapat balik, bertambah tak kita punya profit, bertambah kita punya profit tadi terkumpul. Possible tak untuk kita kumpul ni? Saya nak tanya tuan-tuan ni, kan, dari segi potensi. Kita tengok potensi tadi, betul tak? Kan, potensi 3,034 hari, 100,000 65 hari, 1 juta 7 bulan, ulang buat benda yang sama, buy sell. Boleh tak kita kumpul 500 gram sekurang-kurangnya dalam masa 2 tahun? Type dekat komen beramai-ramai tuan-tuan. Boleh tak kita capai? Possible tak untuk kita capai? Make sense tak untuk kita capai? Logik tak untuk kita capai 500 gram simpanan dalam masa 12 bulan? 24 bulan. Buy sell. Naik lebih 3% je, cabut. Ada untung, cabut, jual. Ambil untung. Beli balik nanti bila dia jatuh. Boleh tak kita kumpul 500 gram ni tuan-tuan? Boleh tak? Yes. Sangat-sangat possible. Ini pilihan yang pertama. Kalau saya jenis orang yang tak reti nak cerita, duduk diam-diam sorang-sorang, duduk dalam rumah aja macam tadi lah, lari masuk rumah. Orang tanya je macam nampak hantu, pum, lari masuk rumah terus. Punyalah tak nak share dengan orang ni kan. Pun masih boleh buat simpanan. Okey? Alright, pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, sebagai active consultant. Okay. Sebagai active consultant tuan-tuan, boleh tak kita berapa banyak income kita boleh buat ni? Active consultant ni macam mana? Menjadi duta, menjadi agent, menjadi tenaga pengajar
pembimbing rakan sebaya. Orang panggil apa? Pembimbing ni facilitator lah, lebih kurang macam tu lah. Kan? Membimbing masyarakat, membimbing orang-orang terdekat, adik-beradik, mak, ayah, abang, kakak, jiran sebelah punya rumah, membimbing untuk menyimpan menggunakan fasiliti. Emas kat sini, menyimpan emas, ada gaji tak? Ada gaji. Melalui referral program ataupun affiliate system. Okay. Melalui referral program ataupun affiliate system, kita nak tahu jugalah potensi. Belah kiri punya potensi, kita dah tengok kan. Dia punya keuntungan dalam certain masa tu. Kita nak tahu juga potensi sebagai konsultan. Berapa banyak kita boleh buat? Cuba baca kuat-kuat. Kakak, abang-abang ni, mari baca kuat-kuat. 2 tahun jadi konsultan dapat kumpul berapa gram? Berapa gram? Jangan buka mic tak apa. Sebut je kuat-kuat. 44 kilo. Secara tepatnya 44 kilo, 44,300 gram bersamaan dengan 11 juta. 11 juta. Betul lah tu. Mata abang tak silap bang. Ini bukan cerita 20 tahun berniaga. Bukan cerita 12 tahun buat bisnes bang. Ini cerita 24 bulan. Ya. 24 bulan kalau kita tuan-tuan kan berniaga kedai makan lah, contoh buka kedai makan, 2 tahun berniaga, apa kita dapat? Jangankan untung, modal pun belum tentu balik lagi. Betul tak? Ini dah buat 11 juta dah. Apa punya berniaga lah ni. Okey. So payout due, income konsultan, gaji konsultan tertinggi sehari pernah direkodkan mencecah $135,000 kali dengan RM4. Lepas tu ni lah RM4.22 bersamaan dengan berapa? $570,000 dalam masa berapa lama? Sehari. Betul lah bang, sehari kak. Betul lah tu, mata kak tak silap. Betul, sehari. Kalau kita tiru apa yang konsultan ni buat berlaku kejayaan 100%, banyak ni yang kita mampu dapat. Possible untuk kita capai. Kan? Kalau kejayaan berlaku hanya 10% pun, kita dah mampu collect 57,000 sehari. Daripada mana amount ni datang? Daripada testimoni orang yang dah buat. Bila dia dah buat, maksudnya benda tu possible. Boleh dicapai oleh orang lain juga. Dan kalau ditakdirkan kejayaan buat kan, tak jadi 10% pun, 1% je berjaya kak. 1% je berjaya. Pun kita berpotensi untuk mencapai pendapatan 5,700 sehari. Takkanlah 1% pun tak jadi kan. 1% pun takkanlah tak jadi. Itu kira paling minimum lah kejayaan kita kata. Sehari 5,000. Akak nak niaga apa kak? Sehari 5,000 income kak. Dan tuan-tuan kena ingat, income ada 2 jenis. Income ada 2 jenis. Satu, income, active income. Satu lagi, passive income. So yang tuan-tuan, kakak-kakak, abang-abang tengok tadi tu, itu adalah passive income. Logiknya, semua orang ada 24 jam yang sama. Nak berniaga, nak kerja, buat apa. Paling kuat pun satu hari, 8 jam je kita kerja. Betul tak? Kan? Selebihnya tu, kita berehat untuk hobi, untuk family dan sebagainya. So kita tengok potensi tadi, kan? Possible tak untuk kita kumpul 500 gram dalam masa 6 bulan? Nak sebut setahun tadi ni, 6 bulan. Possible tak? Ini based on orang yang dah buat. Agak-agak tuan-tuan, type dekat komen beramai-ramai. Possible tak 500 gram ni dia nak kumpul 6 bulan? Dalam 6 bulan je boleh capai tak? Yes, boleh dicapai. Dan kalau dibagi pilihan, tuan-tuan nak yang mana? 500 gram ni dalam masa 2 tahun ataupun nak 500 gram simpanan dalam masa 6 bulan. Nak yang mana tuan-tuan? Nak jadi silent ataupun nak jadi konsultan? Jawab dekat chat sekarang. Jawab dekat chat sekarang. Okay. Alright. So, tuan-tuan dah tengok testimoni. Saya tak pasti juru acara majlis malam ni ada slot tak untuk nak sharing testimoni, tapi saya rasa okey juga kan. Kalau kita share pendapatan tertinggi dalam tim kita Gen9 mencecah 1 juta sebulan pada bulan lepas tuan-tuan. Bagi tepukan yang paling gemuruh untuk founder Gen9 kita Haji Johan. Tak pernah lagi dengan rank merchant ni, biasanya ratus ribu je, tapi
Sifu, Master Sifu kita, Tuan Haji Johan ni collect 1 juta lebih. Luar biasa hebat. Apabila tuan-tuan berada dalam tim yang betul, dibimbing oleh mentor yang betul, kan, melalui proses education system dan training system yang betul, insya-Allah impian untuk mencapai kebebasan kewangan itu bukan sekadar angan-angan sahaja. Okey, even saya sendiri pun alhamdulillah pada bulan lepas pendapatan saya tak banyak pun, tapi bolehlah buat aca-aca, orang cakap 43,000 hampir 40,000 lebih, 45,000 lebih kurang pada bulan lepas, dan bulan 5 dan bulan 6 ni saya tak tengok lagi payslip, tapi rasanya lebih kurang tu juga, hampir 50,000, alhamdulillah. Okey, so pilihan di tangan tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu doa yang mana satu Tuhan nak makbulkan. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kurniakanlah kami dengan rezeki yang tak disangka-sangka, kan. Kita doa ni hari-hari, kan. Adakah lepas solat dan doa tu lipat sejadah ada 500,000 bawah sejadah? Tak, kan. Tuhan dia, Allah kalau dia nak bagi, dia tak bagi dalam bentuk fizikal macam tu, tapi dia bagi dalam bentuk apa? Dia bagi dalam bentuk peluang. Kita tak tahu, wallahu alam, mungkin inilah jawapan kepada doa orang-orang yang kita sayang selama ni. Betul tak? Mungkin kita tak tahu, saya tak tahu, tuan tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Inilah jawapan kepada doa-doa tu. So, adalah menjadi sangat kerugian bila kita dah tahu tapi kita masih lagi terkebil-kebil memikirkan, tanya tiang bateri, tanya pokok, tanya kucing, tanya arnab, ikan dalam akuarium. Okey tak kalau saya buat quantum meter? Ayah. Pening tu. Okey. So akal kita digunakan akal yang waras untuk mempertimbangkan yang mana yang terbaik untuk diri kita, terutamanya yang lelaki macam saya, ketua keluarga, dan kita ada tanggungjawab untuk memimpin keluarga kita. Lebih baik kita grab peluang dan kita yang menentukan hala tuju keluarga kita, daripada kita meninggal esok lusa kita tak tahu, meninggalkan hutang. Itu lebih sedih lah. Sekurang-kurangnya, kan, apa yang kita usahakan, impian yang kita usahakan selama ni untuk capai kebebasan masa dan kebebasan kewangan ni, ada platformnya, ada laluannya. Okay, so saya rasa setakat tu saja. Peluang datang minggu depan, pun orang lain buat. Kalau tuan-tuan tak grab peluang hari ni pun, minggu depan orang lain pula datang cerita, bro, you pernah dengar tak pasal quantum meter ni? Kan? Padahal kita dah dengar dah 2-3 bulan lepas pun tak buat-buat. Tengok orang yang baru share dengan kita tu, dia baru buat 2-3 minggu dan dia dah pergi jauh. Waktu tu baru kita nak buat. Okay, so kalau tuan-tuan tak grab peluang ni, mungkin bukan rezeki tuan-tuan lah. Kena terima hakikat macam tu je. Mungkin bukan rezeki kita. Mungkin kita tak berjodoh. Kalau kata kita duk berdoa hari-hari tapi kita tak bukakan diri kita, tak memberi peluang kepada diri kita untuk mencuba sesuatu yang baru ni, ibaratkan kita menolak rezeki. So saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya jemput